Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Isu tentang tumbang menombang konspirasi menjatuhkan kerajaan hanya akan dapat dihentikan jika ini berlaku, iaitu dengan menang banyak kerusi pada pilihan raya negeri yang akan datang ini. Kalau kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, boleh menang pilihan raya negeri dengan banyak kerusi, saya fikir ini semua akan diberikan titik nokta. Semua orang akan bisu, dah tak berani nak kata apa lagi, dah kedapatan mereka tak diterima, dah kedapatan mereka ditolak, kantoi tidak ada sokongan daripada rakyat, nak bising-bising apa lagi. Kedudukan kerajaan perpaduan ini tetap kukuh. Walaupun kononnya ada konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan berdasarkan jumlah kerusi ahli parlimen kerajaan yang kini melebihi majoriti muda di Dewan Rakyat. Walau bagaimanapun, seorang penganalisis politik yang terkenal di Malaysia memberikan amaran kepada kerajaan perpaduan perlu mengukuhkan kedudukannya dengan memenangi lebih banyak kerusi pada pilihan raya negeri PRN di 6 negeri yang akan diadakan seawal Julai ini. Ada 2 bulan lagi. Penganalisis politik daripada Akademi Penyelidikan Strategik Nusantara NASR, iaitu Dr. Azmi Hassan, berpandangan konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan akan mati dengan sendirinya jika keputusan pilihan raya negeri menyaksikan kerjasama Barisan Nasional BN dengan Pakatan Harapan PH menjadi di 3 negeri yang dikuasai oleh PH dan 3 negeri pembangkang. Katanya, jika pengundi memberikan kemenangan kepada BN PH pada PRN nanti, terutama di 3 negeri Melayu, bermakna orang Melayu sudah bersedia dengan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dengan sendirinya, ini akan mematikan konspirasi. Maka 15 ahli parlimen UMNO yang didakwa dalam konspirasi ini berani meletak jawatan mereka tidak akan berbuat demikian. Kerana Perikatan Nasional sudah tewas dan BNPH kini lebih kuat berbanding kerjasama Bersatu dan PAS, katanya kepada BH. Beliau mengulas kedudukan kerajaan pada ketika ini selepas Perdana Menteri tidak menolak. Ya, memang wujudnya konspirasi untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan. Pada semalam, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan konspirasi itu sebagai tidak berasas dan meminta semua pihak supaya tidak melayan pihak yang ingin berkomplot menjatuhkan kerajaan. Beliau menegaskan gabungan 4 parti politik utama Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Pakatan Harapan, Gabungan Parti Sarawak atau GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS adalah cukup kuat dan berupaya untuk menangkis komplot yang kononnya untuk menjatuhkan kerajaan selain sudah menyatakan komitmen untuk mempertahankan kerajaan perpaduan. Azmi menjelaskan konspirasi yang berlegar kini kerana kedudukan BN itu sendiri kini dikatakan terbagi kepada 2 kumpulan, yang mana hampir separuh menyokong Perikatan Nasional dan selebihnya menyokong Anwar Ibrahim. Katanya faktor kedua wujudnya konspirasi kesan gelombang hijau pada pilihan raya umum ke-15 yang masih dirasai. 2 faktor yang dikaitkan ini dikatakan ada ura-ura mereka dalam BN terutamanya UMNO kini menyokong PN dan sanggup dan berani untuk melompat parti dengan meletak jawatan sebagai ahli parlimen dan keluar parti. Apabila ini berlaku, katanya mereka akan hilang kerusi mereka dan mereka percaya dengan adanya faktor gelombang hijau ini mereka akan menang semula apabila bertanding kembali. Ingat, UMNO pernah silap tentang perkara ini. UMNO betul-betul pernah silap tentang perkara ini apabila mereka yakin boleh menang besar
boleh menang dan membentuk kerajaan pada PRU15. Akhirnya itu memakan diri dengan hanya mereka menang 30 kerusi paling teruk dalam sejarah. Jadi kalau mau cuba sekali lagi, tak apa, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau saya janganlah buat malu je. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, katanya apabila ini berlaku, mereka akan hilang kerusi dan mereka terpaksa untuk pilihan raya kecil. Lepas itu mereka yakin boleh menang, tapi saya kata belum tentu. Azmi tidak menolak kemungkinan jika 15 ahli Parlimen BN meletak jawatan, kedudukan kerajaan perpaduan masih kukuh. Namun hakikatnya akan mewujudkan teori dominan membabitkan golong sokongan daripada GPS dan GRS. Paling saya yakin GPS tak akan bergabung lah. GPS dan GRS boleh menukar arah menyokong PN, atau mereka juga boleh tidak menyokong mana-mana gabungan parti. Ini konspirasi yang sedang bertiup kencang kerana faktor dalaman BN dan faktor gelombang hijau itu sendiri, katanya. Tambahnya, pada masa yang sama, akta berkaitan lompat parti tidak menegah mana-mana ahli parlimen maupun ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang meletak jawatan untuk bertanding semula dalam mana-mana pilihan raya. Katanya, perkara ini tidak boleh bertanding semula sudah dihapuskan dengan adanya akta lompat parti ini, menyebabkan ahli parlimen berani untuk hilang kerusi mereka dan bertanding semula, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya ada orang besar daripada DAP. Ada orang besar daripada DAP, iaitu orang yang memang sangat berpengalaman dalam politik, akhirnya mengumumkan calon Perdana Menteri mereka. Dan calon Perdana Menteri itu bukanlah Khalid Samad Amanah. Siapa yang DAP tak apalah, siapa-siapa ajalah. Bukan. Tetapi calon Perdana Menteri mereka adalah Khairy Jamaluddin. Nah, sekarang Khairy Jamaluddin bakal akan menjadi calon Perdana Menteri untuk DAP. Nah, jadi tak ada lagi harapan untuk calon-calon yang lain lah. Kalau betul terjadi, ini sebenarnya hanya satu pendapat, hanya satu jawapan daripada seorang bekas ahli parlimen kepada Khairy Jamaluddin, yang mana beliau bertanya soalan daripada Khairy Jamaluddin, bertanya kenapa beliau perlu untuk menyertai DAP di dalam satu siaran podcast yang sangat famous itu. Jadi ahli parlimen Bangi itu berkata dia senang saja jawab. Dia kata dia akan boleh jadi calon Perdana Menteri untuk DAP. Oh, memang hebatlah, memang hebat. Okay, so adakah anda setuju jika Khairy Jamaluddin jadi calon Perdana Menteri untuk DAP? Secara pribadi bagi saya tak ada masalah. Negara Malaysia memerlukan a fresh new idea. Okay, ada ramai kawan-kawan saya, malah mentor saya pernah cakap dengan saya, if everything doesn't go right, doesn't seems look right, go left. Kalau semua seperti nampak not right, not right this, not right that, not right everything, not right, then go left. Make something very different, something new. Jadi something very different and new adalah kalau tiba-tiba ada Perdana Menteri dari DAP. Wah, saya rasa tak salah. Yang penting kita ikut perlembagaan Malaysia. Perdana Menteri mestilah seorang yang beragama Islam, dan beliau adalah beragama Islam, Melayu, supaya dapat ikut perlembagaan negara Malaysia. Betulkan saya kalau saya salah tentang ini. Jadi Khairy Jamaluddin, saya rasa tidak ada apa masalah kepada dia. Semua okey.
Kalau dia jadi Perdana Menteri, tidak masalah perundangan kerana semuanya berdasarkan kepada perlembagaan undang-undang sedia ada di Malaysia. Jadi yang pasti akan merisaukan ramai orang yang nak jadi Perdana Menteri tak sampai kesampaian nak jadi Perdana Menteri. Dan konsekuensi seterusnya ialah ramai orang akan meroyan, terutamanya saya pikir PAS akan lebih meroyan lagi kalau Perdana Menteri daripada DAP. Ya, memang terutamanya Adi Awang, kalau tiba-tiba Khairi Jamaluddin masuk DAP dia jadi Perdana Menteri, memang bergegar seluruh bumi. Tapi jangan lupa, adakah anda masih ingat bahawa dalam Pakatan Rakyat dulu sebenarnya pernah satu ketika PAS telah bekerjasama dengan DAP? Pernah? Di dalam Pakatan Rakyat. Jadi dalam waktu itu ada alternatif. Apa itu? Pakatan alternatif. Apa itu? Gabungan alternatif. Saya lupa sudahlah. Kamu boleh komen. Dan jadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.